Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Azian. Okey, hari ini kita akan belajar. Okey, kita tengok dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah mengecam dan menyebut ayat majmuk dengan betul. Okey, di akhir pembelajaran, murid dapat membaca teks dengan sebutan yang betul dan mengenal pasti ayat majmuk dalam petikan. Okey, murid-murid akan membaca petikan mengikut apa yang cikgu baca. Sebut dengan intonasi yang jelas dan betul. Okey, bersedia? Okey, mari kita membaca. Murid-murid boleh merujuk buku teks jilid 1 muka surat 8 ya. Okey, cikgu baca, murid-murid ikut. Boleh? Okey, bagus. Kilang batik nenek. Puan Haja Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri, mempunyai kilang batik. Nabila dan Nasri membantu penjualan batik nenek mereka. Okey, kita pergi ke perenggan 1. Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Nabila menyambut mesra pelanggan yang datang. Dia memberikan risalah kepada pelanggan. Okay, kita pergi ke perenggan yang kedua. Promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek, iaitu di Terengganu dan di Pahang. Setiap anggota keluarga turut membantu. Masing-masing telah mengetahui tugas yang perlu dilakukan. Nenek tersenyum dan bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerja sama. Okey, macam mana murid-murid? Boleh ikut tak apa yang cikgu baca tadi? Okey, anda diminta untuk membaca petikan ini dengan merujuk buku teks jilid 1 muka surat 8. Okey? Jadi, daripada petikan-petikan ini, kita nak mengenal pula apa itu ayat majmuk. Okey, pada 2 minggu yang lepas kita telah belajar tentang ayat tunggal. Okey, ayat tunggal ialah ayat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Tetapi ayat majmuk, okey, mari kita tengok. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih dari satu ayat atau lebih ayat yang digabungkan menjadi satu ayat menggunakan kata hubung. Okey, maksudnya di sini ayat majmuk ni dia mempunyai banyak ayat. Contoh, banyak ayat tunggal. Contoh, saya ada rumah. Rumah saya besar. Itu adalah ayat tunggal. Okey, tetapi bila kita gabungkan dengan kata hubung, dia menjadi ayat majmuk. Contohnya ialah saya ada rumah dan besar. Okey. Dia gabungkan daripada dua ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk. Okey, contoh kata hubung ialah dan, kerana, jika, apabila, sambil, manakala, walaupun, supaya, tetapi, lalu, atau, bahawa dan lain-lain lagi. Okey, kita tengok contoh ayat majmuk. Okey, yang ini cikgu ambil daripada buku teks tadi dan cikgu olah sikit ya. Contohnya ialah yang pertama,
Puan Haja Aminah merupakan nenek Nabila dan Nasri. Yang kedua, walaupun Nabila masih kecil, tetapi dia selalu membantu neneknya di kedai. Okey, nampak tak di situ yang cikgu gariskan dan berwarna merah? Itu merupakan kata hubung. Okey, bila kita masukkan kata hubung, automatik dia akan menjadi ayat majmuk. Ayat yang telah dicampurkan, digabungkan. Okey, itu adalah contoh ayat majmuk. Kalau kita ambil contoh yang lain, okey, kita ambillah, kita masukkan kerana. Okey. Fatimah tidak hadir ke sekolah pada hari ini kerana demam. Okey. Kerana adalah kata hubung. Okey. Boleh kalau kita pecahkan menjadi ayat tunggal, Fatimah tidak hadir ke sekolah hari ini. Itu satu. Fatimah mengalami demam. Dua. Tetapi kita gabungkan yang ayat yang tadi tu, ayat tunggal. Fatimah tidak hadir ke sekolah pada hari ini kerana demam. Okey, jelas tak? Jelas? Okey, kita ambil lagi contoh yang kedua. Kita ambil perkataan sambil, kata hubung sambil. Okey. Razlan, kita ambil nama Razlan lah ya. Okey, Razlan minum air. Satu ayat. Satu ayat lagi. Razlan menonton televisyen. Jadi kita nak gabungkan ayat tunggal itu tadi. Kita masukkan kata hubung sambil. Dia akan menjadi ayat majmuk seperti berikut. Razlan minum air sambil menonton televisyen. Razlan minum air sambil menonton televisyen. Okey, faham dah? Dah faham ke belum? Okey, cikgu harap murid-murid faham bagaimana nak mengenal ayat majmuk. Okey? So, kita tengok seterusnya. Berdasarkan petikan yang telah dibaca tadi, boleh tak murid-murid menyenaraikan ayat majmuk? Cikgu harap murid-murid boleh ya, sebab dah belajar, cikgu dah tunjuk cara. Okey, sebagai contoh, cikgu ambil salah satu ayat majmuk yang terdapat dalam petikan. Puan Hajah Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri, mempunyai kilang batik. Okey, nampak tak cikgu gariskan dan? Okey, nanti murid-murid kena senaraikan. Tulis kenal pasti anda kenal pasti ayat majmuk yang terdapat dalam petikan tadi. Kemudian anda salin dengan kemas. Okey, tulisan yang kemas lah. Cikgu tak nak tulisan tu sengit-sengit ke atau tidak jelas ke, kan? Mesti guna pensel yang jelas, yang terang. Okey, so gariskan kata hubungnya. Okey, cikgu nak murid-murid tulis ayat, kemudian gariskan di mana kata hubung dia. Boleh? Buat macam cikgu buat ni. Contoh. Okey. Sebagai latihan, okey, murid-murid boleh print ataupun terus tulis di lembaran ini. Type pun boleh. Okey, tulis 5 ayat berdasarkan, sekejap ada gangguan sikit. Tulis 5 ayat berdasarkan petikan di atas yang mengandungi ayat majmuk. So, murid-murid kena refer balik lah. Rujuk balik. Ni. Petikan kilang batik nenek ni. Okey, yang tadi, yang first kali yang cikgu bagi contoh tadi tu dah ada. Puan Haja Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri, mempunyai kilang batik. Tu dah satu. Okey, yang kedua apa? Kena carilah mana kata hubung. Jika ada kata hubung, maksudnya kat situ adalah ayat majmuk. Okey, pastikan cari dulu kata hubung. Okey, mesti murid-murid jumpa di mana ayat majmuk. Okey, faham?
Okey, cikgu harap murid-murid faham. Kalau kurang faham, boleh minta bimbingan ibu dan bapa. Okey, so murid-murid, jadi murid-murid kenalah tulis ataupun type ya dekat latihan ni, kemudian hantar kepada cikgu. Okey, kita dah habis dah pembelajaran kita hari ini. So, jangan lupa siapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Jaga diri, stay at home. Okey, jangan keluar bermain, duduk saja di rumah. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.